maaf ganggu. Habis, ya. Apa ni Tan Sri? Tengok cincin. Saya suka cincin sebab banyak cincin. Oh, Suka cincin. cantik cincin ni. Saya minta maaf Tan Sri. Tengok emas. Sama lah kita. Orang kata Emas emas ni dengan murah bagus. kan. Sebab waktu PKP ni, jualan emas memang merangsangkan. Betul. Okey. Kita boleh tengok sekejap lagi ni. Tapi kita nak minta curi waktu Tan Sri sikit. Kita nak cakap tentang pelan negara ni Tan Sri. Penting ni. Daripada RTM. Betul. Habis kita, ya? betul. Kita minta kita kira kat santai sikit Tan Sri. Okey, terima kasih. Minum dulu. Okey, terima kasih. Okey, Tan Sri apa khabar, sihat? Baik. Alhamdulillah. Wah, baguslah RTM turun Padang. Untuk Tan Sri, insya-Allah. Terima kasih. Okey, baik Tan Sri. Terima kasih. Saya minta maaf curi waktu Tan Sri. Kita nak santai untuk kita bincang tentang pelan-pelan negara dan saya Hafiz Dawson hari ini untuk Optik minggu ini kita bersama dengan Tan Sri Noh Omar, yang berhormat Tan Sri Noh Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk kita bercakap tentang PPN ataupun pelan-pelan negara. Saya rasa tidak perlu saya ulas panjang dan kita elok mulakan dengan Tan Sri sendiri. Kita lihat Tan Sri sekarang perjalanan SOP semakin dilonggarkan, khususnya usahawan menarik nafas lega. Banyak sektor ekonomi dibuka. Ini penting untuk kita lihat kelangsungan peniaga-peniaga ini. Mungkin komen Tan Sri awal ini berkenaan dengan PPN dan juga kelonggaran SOP yang kita bicarakan hari ini. Dan pertama sekali terima kasihlah pada RTM. Kerana kita sudah maklum dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, saya tengok ada dua perkara yang penting. Yang pertama, masalah kesihatan, di mana rakyat rasa beberapa tahun kita tidak, pergerakan kita terbatas. Dan ramalan saya insya-Allah baik tahun hadapan kali mungkin pergerakan kita ni mungkin dah bebas, tetapi SOP kita dah patuhlah. Jadi bila itu dah selesai, langkah yang kedua ialah macam mana kita nak membangunkan ekonomi negara kita. Jadi salah satu peranan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini ialah untuk terlibat secara langsung untuk membangunkan ekonomi negara kita, dan di bawah Pelan Pemulihan Negara pun memang peranan usahawan begitu penting sekali. Di mana kalau kita dengar ucapan yang amat berhormat daripada Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, kalau kita lihat, kita dengar baru-baru ni waktu yang amat berhormat melancarkan pelan rancangan Malaysia yang ke-12. Dia sebut perkataan PMKS. Sekarang ni yang berhormat Perdana Menteri, dia begitu perhatian dan peka masalah golongan-golongan peniaga-peniaga kecil. Sebab itu ditambah PMKS, bermaksud perusahaan mikro kecil sederhana. Artinya dalam kementerian saya ni ada 3. Satu, kumpulan mikro, yang mana peniaga-peniaga kecil. Satu ialah perusahaan kecil, dan satu lagi ialah perusahaan sederhana. Jadi 3 kategori ni ada dia punya ciri-ciri itu sendirilah. Dan saya lihat YB pun orang lama dalam pimpinan kerajaan, khususnya saya tidak terlambat untuk ucapkan YB tahniah memimpin Medak ini, satu kementerian penting, khususnya kita lihat dalam usahawan yang penting ini. Secara peribadi, perancangan dan juga strategi untuk Medak untuk pergerakan ke bawah untuk melihat usahawan, apatah lagi PMKS yang kita sebutkan tadi. Itu benda yang sudah Hafiz kata tadi. Saya pertama sekali, saya pun terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menerjui semula Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang pernah saya menjadi menteri pada tahun 2008 kalau saya tak silap dulu. Dan bila saya jadi menteri, saya dah memahami mengenai masalah usahawan. Kemudian saya juga sebelum ini dilantik menjadi pengerusi Perbadanan Usahawan yang Sedang Berhad, PUNB. Yang mana PUNB ini kerja dia, tugasnya ialah untuk membangun usahawan di peringkat IKS. Jadi dengan adanya pengalaman sebagai bekas menteri dan juga sebagai pengurusi PUNB, di situ saya dapat gabungkan pengalaman ini. Saya nampak memang kita kena membantu usahawan kita ini. Dan kalau kita lihat dalam negara kita ini, berbagai-bagai agensi telah ditubuhkan daripada Amanah Ikhtiar
yang untuk usahawan kecil yang pinjam maksimum 30,000. Kemudian kita ada tekun pula, ada boleh pinjam sampai 100,000. Kita ada PUNB, boleh pinjam sampai 10 juta. Kita ada SME Bank, kita ada SME Corp, kita ada Bank Rakyat, kita ada koperasi, kita juga ada UDA, kita juga ada Inscan, Institut Keusahawanan Negara. Jadi sini semuanya di bawah kementerian saya. Di bawah kementerian saya ni ada 11 agensi Besar. yang besar. Semuanya dia terlibat secara langsung untuk membantu usahawan-usahawan PMS ni, PMKS. Itulah saya melihat dengan 11 agensi ada di bawah Kementerian Media ini pastinya penting. Kalau saya bercakap tentang usahawan ini juga, kalau kita lihat PKP sejak tahun lalu hampir kepada 24 bulan, ada juga mereka yang mengambil peluang ini walaupun dalam keadaan pandemik jadikan sebagai peluang untuk mulakan perniagaan. Ini saya tidak dapat nafikan. Ada juga golongan belia, golongan muda yang sudah pun mula melibatkan diri dalam perniagaan. Mungkin media melihat kepada golongan ini bagaimana mereka perlu dibantu untuk memastikan bahawa ini adalah jalan yang baik untuk mendapatkan peningkatan pendapatan ataupun taraf hidup mereka sendiri. Betul. Sebenarnya yang saya kata tadi bahawa dalam usahawan dia ada mikro, ada perusahaan kecil dan sederhana. Ya. Saya tengok yang ramai terlibat dalam kajian yang dibuat ialah kebanyakannya, majoriti lah, ialah kumpulan daripada usahawan kecil. Dari kajian yang kita buat, lebih 37,000. 37,000. Lebih 37,000 daripada usahawan yang gulung tikar, dan daripada situ boleh dikatakan 26,000 ialah daripada golongan mikro. 26,000. Jadi lebih daripada separuh ialah golongan mikro. Jadi kerana itu kementerian saya dan di bawah perancangan kerajaan, di bawah penjana dan rancangan pemulihan ekonomi negara, maka saya kena tumpukan kepada 3 kumpulan ni. Satu kumpulan mikro, satu kumpulan industri kecil dan satu lagi kumpulan sederhana. Dan satu lagi kumpulan yang saya nak maklum bahawa selain daripada mikro, kita juga dalam keadaan pandemik ini kita nak membantu usahawan dipanggil informal. Kerana kita tengok adalah Makcik Kiah yang berniaga di bawah pokok, di bawah payung yang tak ada lesen, lesen SSM pun tak ada, lesen kebenaran berniaga majlis tempatan pun tak ada. Kumpulan ini juga kita akan berikan bantuan. Kumpulan ini, kumpulan asnaf kita akan bagi tumpuan, golongan wanita kita akan bagi tumpuan. Jadi di dalam kita nak menolong ni, kita ada beberapa perancangan kita. Yang pertama ialah golongan yang terjejas. Yang terjejas akibat daripada PKP yang nak mula berniaga ni. Ya. Yang ini kita ada perancangan kita, dan kita punya KPI saya di bawah 100 hari ini, kita target sekurang-kurangnya 179,000 usahawan ni. Jadi cara kita nak capai matlamat ini, kita dah agih-agihkan. Kita ada 11 agensi, saya dah bagi-bagikan. Tekun berapa ramai, saya MC Bank berapa ramai, Bank Rakyat berapa ramai. Jadi jumlah semua lebih kurang 179,000. Okey. Itu yang golongan yang terjejas untuk mulakan perniagaan. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua ialah kita lihat ialah kumpulan yang belum mula berniaga. Yang terdiri pertama daripada golongan yang dibuang kerja. Okey. Kita tahu waktu pandemik dulu beratus ribu ramai yang diberhentikan kerja. Yang ini pun kita nak bantu. Kemudian golongan siswa yang kita lihat juga agak sukar mendapat pekerjaan. Ini juga kita akan bantu. Jadi itu yang plan yang kedua. Plan kita yang ketiga pula ialah kita lihat bahawa sekarang ini pemasaran. Waktu PKP dulu banyak produk-produk daripada koperasi, produk-produk usahawan tempatan yang kurang mendapat pasaran yang baik. Jadi kita juga lihat bahawa sekarang ini untuk memberi peluang pemasaran ini ialah dengan cara menggunakan talian digital. Dengan menggunakan digital. Yang ini juga kita telah menyusun beberapa program untuk kita memberikan latihan
bahawa berniaga secara online ianya lebih mudah dan modal pun tak banyak. Jadi kerana itulah golongan yang ketiga ialah golongan usahawan yang berminat untuk berniaga online, gunakan digital atau e-commerce sebenarnya. Okey. Jadi dengan adanya tiga kumpulan ini, kita punya saya akan cuba membantu lebih kurang 179,000 usahawan ini dalam beberapa kumpulan-kumpulan yang saya sebut tadi. Jadi inilah yang saya tengah susun. Namun demikian saya juga mendapat banyak juga rungutan. Okey. Dalam keadaan pandemik pada hari ini, saya telah minta supaya semua agensi-agensi di bawah kementerian saya yang nak membantu usahawan ini tolong kurangkan red tape. Ini memudahkan. Janganlah ikut normal prosedur. Kalau waktu kita negara aman, kita normal suasana, okey, saya tidak ada masalah. Ikutlah SOP ataupun syarat-syarat yang telah yang ditetapkan. Tetapi dalam keadaan kita nak menolong orang tengah susah sekarang, dalam keadaan kerajaan telah memberikan berbilion ringgit, macam kebijakan saya, kita bagi moratorium saja 5 bilion. 5 bilion Untuk moratorium saja. Moratorium saja. Kemudian kita juga ada dapat peruntukan lebih kurang 2 bilion untuk menolong golongan usahawan ini. Jadi apa maknanya kerajaan memperuntukkan berbilion-bilion, tetapi rakyat di bawah sana tak dapat rasai apa yang rakyat bagi. Jadi salah satu yang saya tengok ialah kerana red tape-nya banyak. Jadi sebab itu saya telah pun mengarahkan bahawa mana-mana agensi di bawah kementerian saya yang mendapat peruntukan daripada kerajaan, tolong jangan ikut normal prosedur. Selalu kita nak pergi pinjaman, dia kena tengok, you Haris tengok dia ada skris tak. Wah, you ni tak boleh. Tengok pula sitos. Budak-budak yang mungkin ada buat pinjaman PTPTN ke, pinjaman pendidikan, bila dia tak bayar PTPTN sebagai contoh, dia dah kena skris, senarai hitam. Dulu senarai hitam tak boleh pinjam. Jadi saya kata tak boleh. Sama dia senarai hitam ataupun dia bawa senarai sitos ke, senarai skris, dalam tempoh pandemik ini ketepikan dulu. Okey. Ketepikan. Tak boleh tengok sitos ni. Utamakan yang penting dulu. Pentingkan. Bagi pinjam, besok bila ekonomi kita dah pulih semula, okeylah. Ikutlah balik peraturan-peraturan biasa. Jadi kalau dalam keadaan darurat sekarang ni, dalam keadaan rakyat tengah susah, kita nak ikut juga normal prosedur, bagi saya itu tak betul. Jadi itu pertama yang saya dah bagi tahu. Jadi itu pertama. Yang kedua, dari segi saya kata pengalaman saya lah dalam kerajaan ini sebagai menteri, dua perkara kita kena ingat. Satu, dasar kena clear. Dasar saya dah clear je dah, saya sebut dah. Tetapi soalan yang kedua adalah pelaksanaan yang kini. Yang saya kata banyak prosedurnya, banyak red tape-nya. Jadi kerana itu saya telah minta semua agensi tolong bagi tahu satu-satu permohonan berapa hari boleh siap. Kalau dia kata tekun kata 10 hari boleh siap, bank rakyat kata boleh siap 3 minggu, dia dah bagi senarai pada saya. Senarai ini kita akan pamerkan dalam laman web kementerian. Jadi mana-mana rakyat yang bila nak buat pinjaman, kita dah pergi jumpa tekun dah tengok situs sekali lagi sebagai contoh. Sebagai contoh, itu tolong laporkan kepada kami melalui portal aduan. Kita ada satu portal aduan, laporlah kepada portal aduan ini, dan untuk memastikan ianya berjalan lancar, saya telah menubuhkan jawatankuasa pemantau. Jadi bila kita dah Haris katalah Hafiz ubah lapor. Ini menteri kata proses ni ambil masa 10 hari saja. Tapi saya dah minta dah kat sebulan dah, masih tak dapat apa-apa. Ayat itu tolong laporkan kepada lapor aduan. Saya akan panggil pengadu, saya akan panggil pegawai yang berurusan. Kita nak dengar mengapa lambat sangat ni. Adakah Hafiz yang salah, lambat sangat mohon dan sebagainya, ataupun adakah pegawai ini masih mengikut prosedur-prosedur lama. Di situ saya pun dah tekankan, kita ada juga lembaga tata tertib. Kalau kita dapati
perkara itu berpunca daripada pegawai yang menguruskan, maka tindakan tata tertib akan kita ambil kepada ketua pegawai ini. Kerana kita kena ingat bahawa dalam menolong rakyat ini, orang yang makan gaji, dia memang tak terasa. Betul. Dia work from home ke, gaji dalam macam biasa. Tetapi ini yang berniaga sendiri ni, yang berniaga sendiri, yang dah kedai tutup, semua tutup, yang kena berhenti kerja, macam mana mereka nak survive? Jadi sebab itu kita mesti memahami masalah-masalah usahawan yang terkesan dan juga mereka yang kena berhenti kerja, bagaimana mereka nak memulakan penghidupan baru dalam suasana pandemik ini. Dan dalam masa yang sama kita lihat kerajaan kita telah memberikan berbagai-bagai bantuan, berbilion kita bantu untuk nak memberikan pembelaan kepada golongan-golongan usahawan. Saya harus memberi pujian tinggi. Kalau saya sebagai usahawan pun rasa terharu apabila kurangkan birokrasi ataupun red tape yang kita bincangkan. Kalau kita boleh tanyakan kepada Tan Sri way forward kepada usahawan, kalau kita boleh berikan dalam 3-4 minit untuk Tan Sri rumuskan berkenaan dengan pelan-pelan negara, PPN ini sendiri di bawah MIDAC, dan juga penting kepada untuk disampaikan kepada golongan yang sangat memerlukan ini usahawan yang kita bincangkan. Dalam perancangan ini saya ada jangkaan. Satu, perancangan dalam tempoh 100 hari. Ini dah ada KPI saya. Habisnya nanti saya juga akan merancang untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Dan untuk itu saya memperkenalkan satu prinsip yang baru, di mana mana pihak, anak-anak muda lah terutamanya, kita tolong anak-anak muda sekarang ni. Kalau mereka ini menghadiri kursus yang dianjurkan oleh MIDAC, maka mereka habis saja kursus, mereka mesti menjadi usahawan. Jadi kursus bawah MIDAC ni bukan kursus untuk makan gaji. Tak. Kalau kursus makan gaji, itu boleh cari agensi lain. Siapa yang mengikuti kursus dengan MIDAC, agensi MIDAC, habis saja kursus, dia akan terus dibagi modal untuk berniaga. Sama ada geran ataupun pinjaman. Sebagai contoh, kita gunakan, saya lancarkan program TUBE namanya. TUBE ni kita mula dengan 600 orang. Jadi kita ambil usahawan separuh, kita ambil belia separuh. Jadi mereka yang terpilih ini akan menghadiri kursus lebih kurang 10 hari. Habis saja kursus, kita akan buat penilaian. Oh, dia ni very good, dia ni boleh layak jadi usahawan. Maka siapa yang layak ini, kita akan terus bagi geran 15,000. Okey, 15,000. itu yang selayaknya dapat. Selayak dia mula. Untuk dia nak mula berniaga. Kalau kata 15,000 ni tak cukup, boleh kata 15,000 tak cukup, saya nak beli mesin lah, nak bagai beli, berapa yang you perlu? Saya perlu kata nak perlu 200,000. Okey. Dia nak mulakan perniagaan dia ni. Okey? 15,000 you ambil free, 12,000 kita akan uruskan pinjaman dengan PUNB sebagai contoh. Jadi PNB jangan soal banyak. Ini usahawan yang kita latih, maka dia mestilah memberikan pinjaman itu dengan tidak perlu mengikut syarat seperti biasa. Jadi konsep yang saya perkenalkan di kementerian ini adalah konsep sebagai satu keluarga, selari dengan tema keluarga Malaysia. Saya ni sebagai bapa lah, anak saya ni ada 11. Jadi macam mana saya nak jaga anak saya 11 ni? Anak-anak ni pula ada anak yang susah, ada yang tak ada peruntukan, kurang peruntukan pun ada. Ada anak yang kaya, mungkin banyak peruntukan dia. Jadi kepada setiap anak ni pula dia ada agenda masing-masing. Dia ni buat ini. Jadi apa yang saya nak cuba buat ni ialah saya nak selaraskan supaya anak-anak saya ni, kita mesti bekerja sebagai satu keluarga dan kita mesti maju ke hadapan. Kan itulah saya juga telah menubuhkan 6 jawatankuasa untuk saya selaraskan. Baik. Pinjaman mikro siapa urus, pinjaman kecil siapa urus. Jadi harapan saya, bila kita ada jawatankuasa ini, akan memudahkan
anak-anak muda untuk menebur terlibat dalam perniagaan dan dia tahu Ya. mana agensi yang dia nak pergi kalau Baik. dia dapat pinjaman. Baik Tan Sri, terima kasih. Itu satu pandangan yang jelas yang kita dapat lihat perjalanan Medik di bawah pimpinan Tan Sri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan juga Tan Sri, kita ada air dekat sini. Ini penting juga untuk kita minum sikit ni. Sebelum tu kita kena minum ni. Goleria Jeans. Goleria Jeans ini salah satu produk di bawah Medik. Okey. Ianya dikeluarkan oleh Pernas, Perabadanan Nasional, secara franchise. Ya. Jadi siapa-siapa di luar sana nak jadi ejen, nak jadi franchisee kepada Gloria Jin pun boleh. Okey. Mohon pada Baik. Pernas. InsyaAllah ini dengan satu skim franchise. Ya, ini satu berita baik. Kita minum dulu dan juga kepada anda terima kasih. Inilah siaran optik untuk minggu ini dan nantikan minggu depan siapakah tetamu yang akan bersama kami untuk optik. Jadi teruskan bersama dengan berita RTM untuk maklumat yang lebih banyak. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita minum dulu Tan Sri. Minum dulu.